Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita berada pada petang ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Syarah Syekh Allamah Al-Hudhudi ala Sanusiyah. Kita berada pada sifat yang mustahil, perbincangan bagi sifat mustahil. Allah Ta'ala itu tidak esa, lawan bagi wahdaniyah. Kita dah baca kalam Imam Sanusi, kita masuk pada perkataan syarih rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala hadza akhiru naqaidis sifati as-salbiyah. Min tak ada min tu lebih dah sekolah tak ada tak. Akhiru naqaidi, siapa yang bawa kitab lain ada? Tak ada akhiru min, ada min tak ada hak ni yang saya letakkan ni tak ada. Hadza akhiru naqaidis sifati. Min tu tidak ada, buang min. Hadza akhiru naqaidis sifatis salbiyati. Ini ialah akhir naqaidi, lawan-lawan as-sifatis salbiyah, lawan-lawan bagi sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah yang terakhir ialah wahdaniyah. Ini lawan bagi sifat wahdaniyah, iaitu berbilang, at-ta'addud. Wa qawluhu bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi ila akhirih. Perkataan musannif dalam matan tu, bi an yakuna murakkaban sampai akhir tu, tafsirun, ialah tafsir. Dia menerangkan bagi makna tidak satu, alla yakuna wahidan, bahawa mustahil bahawa Tuhan tidak satu. Bagaimanakah tidak satu itu? Ini bi an yakun. Jadi ba tu dipanggil ba taswiriyah. Ba dengan makna taswir, dengan bahawa makna ba yang mentaswirkan, menggambarkan pengertian tidak satu tu macam mana. Tidak satu dengan bahawa tersusung pada zat, dengan bahawa ada bagi Tuhan yang menyamainya pada zat sampai akhir. Jadi dia tu tafsirun liqaulihi alla yakuna wahidan, bahawa Tuhan itu tidak satu. Wat tarkibu, sekarang ni dia nak syarah pula. Dia kata mustahil Allah Ta'ala tidak satu. Apakah wajah-wajah, apakah maksud yang dapat difahami dalam pengertian tidak satu?
Pertama, dengan bahawa adalah Tuhan itu tersusun pada zat, murakkaban fi dzatihi. Murakkab asal daripada masdar tarkib. Murakkab isim maf'ul daripada rakkaba yurakkibu tarkiban wa huwa murakkibun wa dzaka murakkabun. Jadi murakkab ini daripada kalimah tarkib, maka syarih menerangkan wat tarkibu, dan bermula makna tarkib itu ijtima'u jawharaini fa aktsara, berhimpun dua jauhar dan lebih. Ijtima'u jauharaini fa aktsara, berhimpun dua jauhar dan lebih itu, maka sesuatu itu dipanggil sesuatu yang murakkab. Tarkib itu makna dua jauhar dan lebih berhimpun, itu makna tersusun. Jadi kalau tidak tersusun, dua dan lebih tu baru dipanggil tarkib tersusun. Hadza huwal kamul muttasil. Ini yang dia namakan sebagai kam muttasil, berbilang yang bersambung, iaitu ada pada zat Allah Ta'ala dua jauhar ataupun dua jirim ataupun lebih, maka itu berbilang namanya, berbilang yang bentuk muttasil. Habis itu wal mumathalatu fi dzat, dan menyamai pada zat, huwal kamul munfasilu, ialah kam munfasil. Ini menerangkan bagi kata musannif au yakuna lahu mumathilun fi dzatihi. Mumathalah fi dzat, menyamai pada zat itu merujuk kepada kam munfasil. Makna ada di sana zat lain, ada zat lain yang menyamai zat Allah. Jadi berlaku berbilang secara berasingan, satu zat Tuhan, satu zat Tuhan lain pula. Dipanggil kam al-munfasil. Wa kadzalika, ada wa tak? Ada wa tak? Tak ada. Hak ni tak ada. Cetakan lain ada wa tak? Ada tak? Ada tak wa? Tak ada. Siapa bawa nuskah lain? Ada wa? Ada wa. Wa kadzalika, tambah wa. Siapa hak cetakkan yang cetakkan untuk daurah khusus tu, tambah wa. Wa kadzalika fis sifati, dan demikianlah juga pada sifat. Mana apa tadi? Secara muttasil dan munfasil itu juga berlaku pada sifat. Bi an yakuna li ahadin minal makhluqati sifatun, dengan bahawa ada bagi seorang daripada makhluk ini, satu daripada makhluk ini, sifatun mithlu sifatin min sifatillahi ta'ala, ada pada mana-mana makhluk ini satu sifat seperti sifat Tuhan. Maka di situ tidak satulah Tuhan. Tidak satu pada sifat, dengan makna ada pada makhluk ini yang mempunyai sifat seperti sifat Tuhan. Wala i'tibara bil muwafaqati fit tasmiyati. Kata Syekh, tidak dikira, tidak diambil iktibar bersamaan pada nama. Okey, nama sama, itu tak ada masalah, tu tak ambil kira. Tuhan mempunyai sifat kudrat, manusia ada sifat kudrat, maka kita tidak lagi mentauhidkan Tuhan, kita mensyirikkan Tuhan, sebab kita mengatakan ada pada selain Allah sifat kudrat, walhal kudrat ini sifat yang wajib bagi Allah. Jadi makhluk, kalau kita kata makhluk ada kudrat, kita telah mensyirikkan Tuhan pada sifat. Makna ada selain Allah yang mempunyai sifat kudrat. Dengan begitu ke? Tidak. Tak betul. Tidak dia ambil kira sama pada nama.
Tuhan ada kudrat, makhluk kita ni ada kudrat. Nama kudrat adakah melazimi bahawa mumatsalah menyamai pada sifat? Tidak. Wala i'tibara bil muwafaqati fil tasmiyati, tidak diambil kira bersamaan pada nama. Wa innama al muhalu, tambah alif. Wa innama al muhalu, al mahal, al muhalu, lepas hak tu tambah alif. Wa innamal muhalu, hanya senya yang mustahil, an yakuna lil abdi qudratun, bahawa ada bagi hamba qudratun. Qudratun yakhruju bihal asya'u minal adami ilal wujudi. Tetapi yang mustahil, bahawa ada bagi hamba itu kudrat, kudrat yang mampu mengeluarkan dengannya al-asya', perkara-perkara daripada tiada kepada ada. Hak tu mustahil. Yang kita kata mustahil, jika ada pada makhluk ini kudrat, kudrat yang dengan kudrat itu boleh mengadakan makhluk, boleh mengeluarkan makhluk daripada tidak ada kepada ada. Kita kata boleh mencipta lah, kudrat yang boleh mencipta, kudrat yang boleh mengadakan. Bila ada begitu, barulah dikira syirik, barulah dikira tidak mentauhidkan Allah pada sifat. Jadi itu yang mustahilnya. Mustahil ada pada makhluk, pada selain Allah ini, kudrat yang mampu mengeluarkan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Awil iradatu, ataupun iradah tu buang alif lam. Dalam nusrah tu tak ada kan? Apa guna tak ada al iradah buang alif lam, iradatu aja. Wa innamal muhal an yakuna lil abdi iradatun ammatut ta'alluqi, atah pada kudratun an yakuna lil abdi kudratun au iradatun ammatut ta'alluqi. Hanya saja juga mustahil, atau mustahil juga ada bagi hamba itu iradat yang umum, iradat yang umum ta'alluqnya, la ta'aruda, yang tidak boleh ditolak, iradat yang tidak tertolak, iradat yang mana pasti berlaku, tak boleh ta'arud, tak boleh ditolak atau dihalang. Au ilmun yuhitu bi jami'il ma'lumati, ataupun ada bagi hamba itu ilmu, atau pada kudrat tadi. Wa innamal muhalu an yakuna lil 'abdi ilmun yuhitu bi jami'il ma'lumati, ilmu yang meliputi sekalian perkara-perkara maklum. Hak tu yang mustahil. Bukan mustahil ada pada makhluk itu kudrat, bukan mustahil ada pada makhluk itu iradat, ilmu dan sifat-sifat yang lain lah. Itu tidak mustahil. Itu Allah Ta'ala buat sifat kudrat pada makhluk, tapi kudrat makhluk tak sama kudrat Allah, iradat makhluk tidak sama dengan iradat Allah. Faham jadinya yang kita kata Allah ni esa pada sifat, dengan makna tidak ada pada selain Allah sifat seperti sifat Tuhan. Wa nahwu dzalika, dan seumpama demikian itu, min khasaisi sifatil uluhiyah, daripada khasais, perkara-perkara khusus berkaitan sifat ketuhanan. Itu yang mana mustahil ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip wahdaniyah, wahdaniyah fi sifat. Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kesempurnaan. Habis. Okey. Wa qawluhu,
Au, ada au kan? Au yakuna. Tak. Jadi di sini yaku ditulis apa sini? Yakunu ma'ahu dia. Jadi la'alla ni bukan la'alla, sebab ni saling ni ialah apa nama ni, geng-geng sahabat-sahabat tafakuh kita lah. Jadinya dalam nuskhah yang lainnya ada au, qaul wa qauluhu au yakuna ma'ahu. Ada au tak? Wa qawluhu aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al. Dan perkataan musannif dalam matang, ni dibuat dalam kurungan tu merujuk kepada matang atas tu, matang yang dibolkan atas tu. Aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al. Okey, perkataan musannif itu hadza, ini huwal kamul munfasilu fil af'ali, ialah kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al. Makna apa? Ada di sana yang boleh membuat perbuatan selain daripada Allah. Maknanya ada selain Tuhan, berbilang yang mana berasingan. Tuhan boleh buat perbuatan, ada selain Allah Ta'ala tu pula boleh buat perbuatan yang lain pula. Jadi di situ kita kira ada berbilang yang munfasil, bercerai. Wa huwa a'ammu mimma qablahu, dan ini lebih umum daripada sebelumnya. Lebih umum daripada sebelumnya. Mana lebih umum daripada sebelumnya? Hadza mana? Kam mufasil lebih umum mimma qablahu. Sebelum ini kalau kita tengok yang dinafikan pada zat dan pada sifat, mimma qablahu ni merujuk kepada apa? Al-kam apa nama ni? Al-kam al-kumum ataupun at-ta'addud al-mumathalah. Dia punya at-ta'addud fi dzat was sifat. Jadi amma qablahu ni kembali kepada apa? Kepada hak sebelum ni. Itu apa? Kepada hak kam yang merujuk kepada zat, dan kam yang merujuk kepada sifat. Mula-mula kam berbilang pada zat, kemudian berbilang pada sifat. Okey. Sekarang ni berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan ni a'ammu mimma qablahu, lebih umum pengertiannya daripada sebelum ini. Mana sebelum ini? Sebelum ini berbilang pada zat. Bila kita kata ada di sana zat yang sama dengan zat Tuhan, maksud apa? Zat Tuhan qadim, jadi ada di sana yang qadim macam Tuhan jugalah, betul tak? Jadi berbilang pada zat melazimi ada zat yang sama qadim macam Tuhan, baru dipanggil berbilang. Boleh? Berbilang pada sifat, maknanya ada yang mempunyai sifat yang sama macam Tuhan. Sifat Tuhan ni apa? Sifat yang qadim. Maka kalau ada di sana yang mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan, maknanya sifatnya qadim juga, maka berbilang pada sifat. Boleh? Ada pun pada masalah perbuatan, berbilang pada perbuatan tidak mesti yang buat itu qadim. Jadi boleh jadi muathir itu qadim, boleh jadi muathir itu hadis. Faham tak? Sebab itu
hadza huwa a'ammu mimma qablahu. Dan dia berbilang pada perbuatan. Huwa ay at-ta'addudu fil af'ali a'ammu min ta'addudi fi dzati was sifat. Fa inna ta'adduda fi dzati was sifati yalzamu kaunuhu qadiman. Yalzamu ataupun la yutasawwaru illa fil qadim. La yutasawwaru illa fil qadim. Wa amma huna fayakunu minal qadimi wal hadith. Boleh tak bahasa Melayunya? Dan huwa yakni berbilang pada perbuatan lebih umum daripada sebelumnya, iaitu lebih umum daripada berbilang pada zat dan berbilang pada sifat. Kerana berbilang pada zat dan berbilang pada sifat memahamkan bahawa zat dan sifat itu qadim juga. Barulah berlaku berbilang. Jadi tidak tasawur berbilang pada zat dan pada sifat kecuali pada qadim, pada yang qadim. Adapun berbilang pada perbuatan, maka dia umum, boleh ditasawur berlaku pada yang qadim dan juga yang hadis, yang baharu. Okey, boleh kita ringkaskan dan bagi contoh. Sebut dah tadi, makna kalau zat itu pada perbincangan berbilang pada zat, makna ada zat Tuhan. Zat Tuhan maklumlah qadim. Berbilang makna ada zat Tuhan juga, yang qadim jugalah. Kalau bukan qadim nak bagi Tuhan, baru berlaku berbilang. Faham? Sifat pun sama. Tadi dia kata yang mempunyai selain pada Allah, yang mempunyai sifat seperti Tuhan. Makna Allah mempunyai sifat Tuhan qadim. Maknanya kalau ada yang mempunyai sifat yang qadim juga, baru panggil berbilang. Kalau ada mempunyai sifat baharu, nak panggil bilang. Tidak panggil berbilang pada sifat. Sebab apa? Sebab zat dan sifat Tuhan tu qadim. Jika ada yang mempunyai sifat yang baharu, nak panggil berbilang. Yang berbilang mesti qadim macam sifat Tuhan juga. Ada perbuatan boleh berlaku daripada yang qadim dan juga yang hadis. Maknanya adakah mesti? Dengan apa makna berbilang pada perbuatan? At-ta'addudu fil af'al, dengan bahawa bi an yakuna lahu fil wujudi mu'aththirun ghairuhu ta'ala. Ada pada alam ini sesuatu yang boleh mencipta dan memberi kesan selain daripada Allah. Okey, yang memberi kesan tu mesti qadim tak? Tak mesti. Boleh jadi hak memberi kesan tu qadim, boleh jadi yang memberi kesan tu bukan qadim. Faham tak? Boleh jadi yang boleh mencipta tu, yang buat tu qadim juga macam Tuhan, ataupun baharu tapi dia boleh membuat, boleh memberi kesan, boleh mencipta. Faham? Jadi dalam perbincangan ta'addud fil af'al ni lebih umum lah, tak mesti kepada yang qadim saja. Yang baharu pun mustahil juga ada di sana yang baharu yang memberi kesan. Yang qadim memberi kesan tu mustahil lah. Tapi yang baharu memberi kesan pun mustahil juga. Kerana tidak ada yang membuat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Faham tak ni? Boleh tak? Faham tak? Kalau tak faham lagi, ulang balik rakaman. Wa dzalika, boleh kau tanya, nak tanya terus pun tak apa. Wa dzalika, dan demikian itu yanfi an yakuna li syai'in kamu fasil fi af'al ini, menafikan an yakuna li syai'in. Bila kita menafikan munfasil pada af'al, menafikan bahawa an yakuna li syai'in, bahawa ada bagi sesuatu minal asbabil adiyati, daripada sebab-sebab adat, ta'thirun, ada kesan, fi ma qaranaha, pada apa yang menyertainya. Ada kesan fi ma, pada barang, qaranaha,
Yang menyertainya, menyertai apa? Menyertai barang tadi akan sebab-sebab adat tadi. Sekejap. Li syai'in fi ma ala an yakuna li syai'in min al-asbab al-'adiyah ta'thir. Ta'thir pada perkara yang menyertainya, perkara yang menyertai sebab adat tadi. Okey. Menyertai sebab adat tadi. Jadi bila kita kata ternafinya kam munfasil fil af'al, maknanya tidak ada sesuatu daripada sebab-sebab adat ni yang memberi kesan. Tidak ada sesuatu daripada sebab adat ni yang boleh memberi kesan pada apa-apa perbuatan. Tengok musannif guna fima qaranahu, pada barang yang menyertai ia barang akan asbab tadi. Jadi dia contoh api dan kebakaran. Api dan kebakaran. Jadi sebab terbakar ialah api. Maka api itu ialah sebab adat, sebab pada adat yang menyebabkan berlaku kebakaran. Jadi tidak ada pada apa yang menyertai akan sebab-sebab adat tadi. Tidak ada berlaku kesan apa-apa pun pada apa yang menyertai sebab adat tadi. Kebakaran itu bukan api yang mencipta dan mengadakannya. Faham tak? Jadi apa yang menyertai? Yang menyertainya ialah kebakaran disertai dengan api. Api bila ada, dia akan bawa kepada terbakar. Maka api itu sebab adat. Dia tidak memberi kesan pada terbakarnya sesuatu, tapi dia hanya sebagai muqaranah, ada sekali dan menyertai pada proses kebakaran. Proses kebakaran pada adatnya memerlukan api. Jadi keberadaan api itu sebagai sebab adat untuk Allah cipta kebakaran. Maka kebakaran itu bukan api yang mencipta, tetapi Allah Ta'ala yang mencipta. Boleh. Fala athara linnari, maka tidak ada kesan bagi api fil ihraqi, pada membakar. Jadi yang menyebabkan terbakar atau yang mencipta kebakaran itu bukan api. Kita sebut gitulah. Yang mencipta kebakaran itu bukan api, tetapi api itu sebab kepada berlakunya kebakaran. Yang mencipta kebakaran itu Allah. Allah Ta'ala cipta kebakaran bila mana api menyertai sesuatu sehingga menyebabkan terbakar. Faham tak tu? Susun molek ayat tu. Penggunaan tu biar kena. Okay. Wala lit-ta'ami, ay wala athara lit-ta'ami, dan tidak ada kesan bagi makanan fi syibai, pada kekenyangan. Makanan ialah sebab adat, sababun adi. Sebab adat yang mana dengan ada makan maka ada kenyang. Muqaranah tu, muqaranah kenyang bagi makan. Bila ada makan ada kenyang, muqaranah. Jadi muqaranah itu siapa yang menjadikan kenyang, siapa yang mencipta kenyang, bukan makanan. Yang menjadi dan menciptakan kekenyangan ialah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala cipta? Allah Ta'ala cipta bila adanya makanan. Bila ada makanan maka ada kekenyangan. Faham?
Maka bukan makanan itu yang memberi taksir, memberi kesan kepada kenyang dengan maksud mengada dan menciptakan kenyang. Kita kena sebut gitulah, baru mungkin tak jadi pelik sangat. Kalau kita kata makanan yang menyebabkan kenyang, isu masalah istilah sebab menyebabkan, kalau sebab adi memang boleh diterima. Sebab adat memang diterima. Tak? Bila kita kata makanan yang mencipta kenyang, baru nampak salah. Faham tak? Makanan yang mencipta kenyang, betul ke? Bukan makanan mencipta kenyang. Api yang mencipta kebakar. Tak asal tu. Mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud. Baru nampak jelas-jelas kan? Nampak jelas-jelas salah tu. Bila kata api yang membakar, biasa juga guna ibarat gitu. Tapi untuk orang mengaji biasa dah, ilmu sifat 20 ni, ilmu kalam ni tak ada masalah, dia boleh faham lah. Tapi beritahu kepada orang pening lah. Api tidak membakar. Ada api tidak menyebabkan terbakar. Lagi balik gi ceh tu. Tak, gi cucuh api terbakar mulai ada. Lagi bakar kata ustaz. Ustaz ni api ustaz. Ustaz kata api tidak membakar. Mari kita bakar kata ustaz. Kita tengok terbakar tu. Faham maksud dalam ilmu kalam ni maksudnya apa? Kita bincang tentang hukum akal. Dan kita kena bezakan antara hukum akal dengan hukum adat. Okey. Jadi kalau kita kata api yang mencipta kebakaran, baru jadi takkan api mencipta kebakaran? Apa kekuatan api sehingga ia boleh mencipta? Jadi yang mencipta kebakaran itu ialah Allah. Bila api itu sekadar sebab adat. Jadi ini perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Faham tak? Ahli sunnah wal jamaah, dia tidak tolak realiti, dia tidak tolak usaha, dia tidak tolak al-asbab al-adiyah. Kerana Allah Ta'ala meletakkan kita dalam sistem asbab. Jadi kita ni nata'abbadallaha bil asbab. Kita ni menjadi hamba Allah, kita ni patuh dan akur dalam sistem asbab. Bila mana kita duduk di makam tu lah, makam asbab, maka kita ni nata'abbadullaha bil akhdhil asbab. Dengan cara kita mengambil asbab, maka kita ni hamba yang panggilnya hamba yang patuh, hamba yang tunduk. Tapi kalau kita hamba yang degil, yang sombong, kita dah ambil asbab, tak payah belajar lah. Minggu 14 dah ni, depan nak belajar aja. Sebab ni ngaruk lagi. Kalau nak pandai situ lelah juga. Kalau jadi bodoh situ lelah. Belajar pun tak pandai-pandai. Jadi kita bergantung seakan-akan kita pula nak suruh Tuhan beri berjaya dalam peperiksaan. Seakan-akan kita pula nak arwah Tuhan. Kita pula tahu qada dan qadar, apa ketentuan yang akan berlaku pada peperiksaan nanti contohnya. Jadi kita ni bukan hamba yang patuh tunduk lah. Hamba yang tidak tunduk kepada peraturan sunnatullah yang Tuhan cipta. Jadi kalau kita orang yang hamba yang patuh, Allah Ta'ala jadikan qanun sabab musabab ini, dan kita ni orang yang ditaklifkan untuk berada di situ, kita ikut dan turut kepada hukum sabab musabab. Baik. Tapi kena faham dari segi i'tiqad, sebab itu tidak memberi kesan. Sebagaimana bukan makanan yang mencipta kekenyangan, tetapi makanan itu pada adatnya perlu ada untuk kenyang. Wala lisikini fil qat'i, ay wala athara, tidak ada kesan pada pisau pada memotong. Pisau tak boleh memutus dan memotong. Jadi hak potong tu ialah menyebabkan jadi putus dan terpotong Allah Ta'ala. Cuma pisau itu sebab kepada terpotong, yang mana menyertai
pisau pada perbuatan itu menyebabkan jadi terpotong. Jadi di sisi ahli sunnah, dia kita panggil apa nama ni, perbuatan atau kasbun, usaha ni hanya muqaranah dia panggil, menyertai saja. Dia hanya menyertai, bukan dia mencipta. Al-asbab al-adiyah, hanya menyertai, muqaranatu al-asbabil adiyah lil af'al, menyertai sebab-sebab adat bagi perbuatan. Itu hanya menyertai saja, dia bukan al-asbab al-adiyah itu khaliqun lil af'al, bukan dia yang menciptakan perbuatan. Kenapa? Kenapa tak boleh kita kata makanan yang mencipta kenyang? Kita tak boleh kata pisau yang mencipta putus, api yang mencipta terbakar. Wa illa, jika tidak, lazima alla yakuna maulana wahidan fi af'alihi, maka lazimlah bahawa tidaklah Tuhan kita itu satu pada perbuatannya. Maka Tuhan tidak esa pada perbuatan sebab ada juga selain dia yang buat. Maka Tuhan itu bukan Rabbul Alamin. Ala lillahil khalqu wal amru, ketahuilah, lillah, bagi Allah al-khalqu wal amru, penciptaan dan juga suruh. Ataupun alamul khalqi dan alamul amri, alam hak nampak dan alam yang tak nampak ni Allah Ta'ala belaka punya yang buat. Tiba-tiba kita kata ada hak lain buat juga. Maknanya kita mensyirikkan pada perbuatan Tuhan. Ada di sana yang membuat selain pada Allah, maka Tuhan itu bukan Tuhan sekalian alam. Tuhan hak sebahagian pada alam je. Jadi tak kena dengan ayat Quran, tak kena dengan akidah kita, tak kenalah. Sebab itu yang melakukan dan menjadikan perbuatan itu ianya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jelas ini martabat apa nama, kalau kita dalam tasawuf dipanggil tauhidul af'al. I'tiqadnya begitu. Bila mana i'tiqad itu kita imani dan pegangi dan kita hayati dalam kehidupan kita, maka beralih kepada kita bertauhid dengan sebagai tauhid al-af'al, dengan makna perbuatan kita meyakini bahawa semuanya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada juga orang yakin, tapi dia yakin secara keimanan dan akal, tapi dari segi perbuatan dia masih rasa dia hebat, dia masih tengok pada diri dia. Maka itu tauhid yang tidak bawa kepada kesan akhlak. Tak bawa pada kesan akhlak. Dia akan jadi rentetan. Tauhid yang benar dia akan bawa kepada akhlak dan sifat yang lurus. Boleh. Tapi syarat kena tauhid benar dulu. Kalau seleweng, kalau tergelencah, terpaling sikit, hak ni bawa kepada zandaqah, kepada sesat pula. Sesat macam mana? Dia bukan kata perbuatan Tuhan tu segala-galanya Allah Ta'ala. Bahkan dia kata perbuatan dia menisbahkan bahawa segala perkara tu Tuhan belaka, dengan makna dia tu jadi dia buat tu Tuhan buat. Faham? Dia merasai dia tu bila buat, dia merasai Tuhan buat. Dengan maksud dia letak dia tu pada kedudukan Tuhan. Itu lain tu. Lain sikit je beza. Bezanya dia menganggap Allah ini i'tiqad al-hulul al-ittihad wal hulul. Maknanya semua ini ialah Tuhan belaka.
segala-galanya ialah Tuhan belaka. Maka bila dia buat perbuatan, maka dia merasakan dialah Tuhan yang buat. Gitu. Dia merasakan dialah Tuhan yang buat. Dia lain. Kita buat perbuatan, kita hamba yang buat, tapi menjadikan perbuatan itu Allah. Tapi dia buat, dia merasakan dia Tuhan yang buat. Tak, dia letak diri dia pada kedudukan dia Tuhan yang buat. Faham? Kita perbuatan itu perbuatan kita, tetapi yang menjadikannya ialah Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak nisbahkan salah dan betul tu pada Allah Ta'ala, tak boleh. Salah ini, buruk perbuatan, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang buat. Ada pun kerana kita, bila kita buat, maka perbuatan kita boleh kita nisbahkan dengan betul dan salah. Perbuatan kita, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang buat. Maka bila perbuatan kita boleh dinisbahkan betul dan salah, boleh dinisbahkan mengikut syariat dan melanggar syariat, boleh dikenakan hukuman ataupun diberi balasan baik. Sebab apa? Perbuatan berlaku pada kita, Faman i'taqada. Sekarang ni musannif masuk pada perbincangan firak-firak dalam akidah berkaitan dengan sebab adi, sebab-sebab adat ni. Faman i'taqada, barang siapa yang i'tiqad anna syai'an minal asbabil adiyah, bahawa sesuatu daripada sebab-sebab adat itu yu'athiru bi tab'ihi, memberi kesan dengan tabiatnya, ai bi dzatihi, dengan zatnya, wa haqiqatihi, dan hakikatnya, fala niza'a fi kufrihi, maka tiada khilaf pada kufurnya. Orang yang percaya bahawa sebab itulah yang menjadikan dan mencipta perbuatan itu dengan tabiat dia sendiri, hakikat dia sendiri, bukan Tuhan dah. Apilah yang membakar, apilah yang mencipta kebakaran, apilah yang boleh menyebabkan jadi hangus, obat-obatlah yang boleh menyebabkan jadi baik, bukan Tuhan dah tu. Maka orang ini tidak ada syak pada kufurnya. Tak ada syak pada kufur. Wa in kana ya'taqidu hudutsal asbabi al-'adiyah wa laysat tu'athiru bi tab'iha, kalau dia yakin, dia i'tiqad baharu sebab-sebab adat tu baharu, tetapi tidak memberi kesan dengan tabiatnya. Bukan tabiat dia sendiri, bukan dia punya kekuatan dia sendiri, khasiat dia, bukan. Wa innamallahu khalaqa fiha quwwatan, tetapi Allah lah yang menciptakan pada sesuatu tadi, sebab-sebab adat tadi mencipta kekuatan. Wa bitilkal quwwati, dan dengan kekuatan itu, tu'athiru, dia memberi kesan, fahuwa, jawab wa inkana, maka orang ini fasiqun mubtadi'un, orang ini orang fasik dan orang mubtadi'. Okey. Mana ni? Ni mungkin ramai orang i'tiqad gini kok ada. Dia kata orang i'tiqad sebab-sebab itu baharu, kekuatan tu baharu, khasiat itu baharu, vitamin itu baharu, enzim itu baharu. Ikutlah apa-apa. Kekuatan atau keistimewaan tu baharu. Tapi bukan dia yang menjadikan dengan tabiat dia, tetapi Allah yang cipta. Keistimewaan, khasiat tu, khasiat dan juga kekuatan tu Tuhan yang cipta pada obat. Kalau kita kata obat,
Pada api, kalau kita kata api, kekuatan membakar tu Allah Ta'ala cipta, dan dengan kekuatan itu dia memberi kesan. Jadi siapa yang memberi kesan? Yang memberi kesan ialah kekuatan itu. Siapa yang memberi kesan? Yang memberi kesan ialah khasiat itu. Siapa yang memberi kesan? Yang memberi kesan ialah zat itu. Jadi sandaran memberi kesan tu kepada zat tersebut, kuat tersebut, maka orang ini fasik dan mubtadi'. Apa makna fasik? Fasik makna orang pelaku dosa, dia berdosa pada i'tiqadnya itu. Dia berdosa pada i'tiqadnya. Kerana i'tiqad itu salah, dan dosa besar lah sini, dosa besar. Dosa dalam bab akidah ni perkara-perkara yang melibatkan perkara sebegini menyebabkan orang itu dosa besar. Okey. Mubtadi', kenapa mubtadi'? Sebab dia keluar daripada i'tiqad ahli sunnah. Dia keluar daripada i'tiqad ahli sunnah. Wa fi kufrihi qaulan, dan pada kufur dia ada dua qaul. Orang macam ni kufur ke tak kufur? Berlaku khilaf, ada dua qaul. Mana ada kata kufur, ada kata tak kufur lah, tu maksudnya. Okey, nampak tak apa yang beza yang tadi? Yang pertama tadi tabiat dia sendiri. Maka ni awal-awal lagi menafikan Tuhan buat. Faham tak? Awal-awal lagi mengatakan tabiat itu yang memberi kesan. Dia tak sandar dah pada Allah Ta'ala. Yang kedua ni kekuatan tu. Ia panggil kuah lah. Kuah, kekuatan, khasiat, zat, sesuatu itu. Zat besi ke zat apa ikutlah. Kekuatan ataupun keistimewaan yang ada pada itu, kekuatan tu Allah yang buat juga. Allah buat pada benda itu. Contohnya kita kata apa? Kita kata kekuatan yang ada pada ambil obat lah, obat khasiat menyembuh yang ada pada obat tu. Jadi khasiat itu Tuhan yang buat pada obat. Tuhan letak pada obat khasiat itu. Kemudian kita sakit makan, maka khasiat itulah yang menyembuh. Jadi sini ni dia masih menyandarkan khasiat itu perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Tuhan yang letak dan beri khasiat itu ada pada obat. Kemudian perbuatan yang hasil, iaitu sembuh itu, siapa yang buat? Khasiat tu. Jadi ada wasitah tu, ada perantaraan. Tapi akhirnya perbuatan itu tetap disandar kepada khasiat, kepada kekuatan tadi. Jadi yang membuatnya kekuatan jugalah. Cumanya kekuatan itu Tuhan yang beri, kekuatan itu Tuhan yang letak. Seakan-akan bila Tuhan letak pada obat itu khasiat, Allah Ta'ala tak cara dah, Allah Ta'ala lepas tangan dah. Allah Ta'ala dah cipta dah ada khasiat situ, maka Allah Ta'ala tak masuk campur dah. Khasiat itulah yang menjadikan kalau sembuhnya. Makanan yang ada kekuatan pada makanan tu, Allah Ta'ala letak pada makanan tu, dia ada kalori-kalori kekuatan yang boleh memberi tenaga pada kita. Lepas Allah Ta'ala cipta makanan tu, Tuhan selesai, biar makanan tu kita makan, makanan itulah yang memberi kekuatan pada kita. Allah Ta'ala tak ada campur tangan dah situ. Itu juga salah. Wa fi kufrihi qaulan, pada kufurnya pandangan ini dua qaul. Ar-rajihu adamuhu, pandangan yang rajihnya ialah tidak kufur lagi lah. Pandangan yang rajihnya tidak kufur lagi. Okey, rajihnya ialah tidak kufur lagi. Betul tak tu? Wa fi kufrihi wa fi kufrihi qaulan, situ ke salah tu? Ada qaulan tak situ? Ada qaulan. Wa fi kufrihi qaulan. Lepas tu ar-rajihu adamuhu. Lepas tu wa min hadza. Kenapa kat ni tak ada? Okey, wa min hadza, betul, jumpa dah. Wa min hadza, daripada ini, kerana ini
Man i'taqada anna al-'abda, siapa yang beriktikad anna al-'abda yu'athiru fi'lahu, bahawa hamba itu memberi kesan akan perbuatannya, yu'athiru fi'lahu bil qudrati, dengan kudrat, allati khalaqaha Allahu fihi, annal 'abda wa min hadza man i'taqada, daripada ini juga, termasuk daripada ini orang yang beriktikad bahawa hamba memberi kesan oleh perbuatan. Dia baca yu'athiru fi'luhu dah. Yu'athiru, hamba yang memberi kesan oleh perbuatannya, bil qudrati, dengan kudrat, allati khalaqaha Allahu fi, yang Allah Ta'ala cipta padanya. Jadi ini termasuk daripada bahagian kedua. Mana? Wa min hadza jar majrur jadi khabar muqaddam. Min hadza jar majrur tu jadi khabar muqaddam. Man i'taqada, man mausul tu, isim mausul tu jadi mubtada muakhar. Termasuk daripada golongan ini orang yang mengiktikadkan bahawa hambalah yang memberi kesan perbuatannya itu dengan kudrat, memberi kesan perbuatannya itu dengan kudrat, kudrat allati khalaqaha Allahu fi, yang Allah Ta'ala cipta pada hamba tadi. Jadi masuk dalam kategori kedua. Kita ni boleh berlari, hambalah yang memberi kesan perbuatannya itu, yu'athiru, memberi kesan. Situ dia obek dengan benda fi'lahu ke fi'luhu? Fi'lahu ke fi'luhu? Ada baris tu. Hafiz, dia obek benda fi'lahu ke fi'luhu? Baris atas mansub. Al-'abda yu'athiru, memberi kesan, memberi kesan akan perbuatannya. Yu'athiru, hamba memberi kesan akan perbuatannya. Gitu Yu'athiru fi'lahu, memberi kesan akan perbuatannya. Ta'thir fi sebenarnya ta'thir fi. Jadi yu'athiru, memberi kesan. Apa yang memberi kesan tu? Akan perbuatannya. Kalau kita baca dengan fi'lahu, jadi hamba memberi kesan akan perbuatannya, maknanya dia mengadakan perbuatannya. Kalau kita baca mengadakan, yu'athir dengan makna mengadakanlah, mengadakan akan perbuatannya dengan kudrat. Annal 'abda yu'athiru fi'lahu, memberi kesan akan perbuatannya. Kalau kita baca gitu. Ataupun annal 'abda yu'athiru fi'luhu, hamba memberi kesan oleh perbuatannya. Jadi perbuatan hamba itu yang memberi kesan. Kalau kita menisbahkan perbuatan itu yang memberi kesan, sama je pun. Jadi memberi kesan pada yang lain. Yu'athiru fi'luhu fi, pada yang lain. Okey. Sebab yu'athiru ni dia ta'addi dengan haraf jar. Athartu fi. Ta'addi dengan haraf.
Jadi annal abda yu'athiru fi'luhu bil qudrah, memberi kesan oleh perbuatan hamba dengan kudrat. Jadi perbuatan kita ini memberi kesan. Bila kita contohnya kita tumbuk apa? Tumbuk punching bag. Atau kita tumbuk apa? Tumbuk nyo. Tumbuk nyo. Tahu kita tumbuk nyo. Kita buat perbuatan itu. Perbuatan itu memberi kesan. Maka kita yang menumbuk nyo tadi, menumbuk belacang tadi, nyo ke tadi, terkesan dengan perbuatan kita dengan kudrat yang Allah Ta'ala ciptakan pada hamba. Ini juga termasuk dalam kategori kedua. Kategori mana? Kategori orang yang mengiktikadkan asbab adat itu memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan cipta padanya. Jadi di sini sama. Bila kita tumbuknya, kita tumbuk belacang, tumbuk cabai, jadi yang menumbuk tu kita, perbuatan kita yang menyebabkan cabai itu jadi sambal. Yang menyebabkan jadi nyo itu jadi kerisik. Perbuatan kita yang menyebabkan. Tapi perbuatan kita pun dengan sebab Tuhan mencipta kekuatan pada kita. Jadi nisbah perbuatan tu yang mencipta kita. Perbuatan kita yu'athir. Ini juga salah. Samalah macam yang tadi. Api yang membakar. Yang membakar ialah api, tapi kerana sifat kebakaran yang Tuhan cipta padanya. Juga salah. Kerana apa? Kerana lazim daripada itu bahawa api yang mencipta kebakaran, padahal pencipta yang sebenarnya satu je, Allah Ta'ala saja. Kita ni hanya mengusaha dan kita mencari asbab sahaja, berikhtiar dan mengusaha saja, bukan kita mencipta. Nampak? Bukan kita mencipta berlaku perbuatan itu. Boleh? Okay. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, mengatakan hanya kita mengusaha dan mengikhtiar saja. Wa man i'taqada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Boleh? Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada? Dalam live tak? Tak ada, sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.